وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذرياته أجمعين كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح الشيخ المصنف وإلى أرواح مشايخنا وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكية والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. Alhamdulillah, puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi diberi peluang kepada kita sehingga dapat kita berjumpa dalam acara kita mengaji tafsir Al-Quranul Karim. Maka pada hari ini kita sambung daripada hak kemarin berkenaan dengan surah At-Tasa'un atau orang panggil surah apa? Surah An-Naba, surah Amma Yatasa'alun. Maka pada awal surah Allah Subhanahu wa ta'ala datang buat soal, datang buat tanya dalam bentuk Allah Ta'ala nak membesarkan benda hak Tuhan tanya tu. Tuhan kata mereka orang kafir tu duk tanya buku gapo? Buku apa? Perkara yang mereka duk tanya-tanya sangat. Mereka duk tanya tentang berita besar, khabar yang besar, iaitulah perkara yang berkait dengan kiamat dan lain-lain. Mereka duk mengejek-ngejek, duk mengelak-elak apa saja yang Nabi kita berita. Mereka rasa tak buat tanya dalam keadaan mereka tu istihza. Tanya tu duk mengejek-ngejek, duk buat perah melekeh-lekeh perkataan Nabi. Lalu tu Allah Ta'ala jekah tu dia kata kalla saya'lamun, mereka akan boleh menyaksi, mereka akan yakin dan tahu. Sikit lagi lah bila mati tu boleh yakinlah apa saja yang mereka mendustakan Nabi tu
hanya benar belaka mereka akan tahu. Thumma kalla sayalamun. Allah takkid sekali lagi, nak ayat kata kali yang kedua ni bersangat lagi mereka bertambah yakin dan kuat lagi seksanya, iaitulah keadaan seksa pada hari kiamat. Maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyata kepada kita pada ayat selepas pada tu, Tuhan kata kerana alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Tetap kalau mereka mendustakan tentang berlakunya hari kiamat dan mereka tidak percaya tentang keadaan dibangkit daripada kubur, lalu tu Allah Subhanahu wa taala datang untuk nak menyatakan kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah Taala katakan, alam naj'alil arda mihada. Ni kalau kita orang mengaji kaedah tu, kita tahulah cara alil istifham ni. Hamzah tu orang panggil hamzah istifham. Datang tu untuk nak buat tanya. Maka dalam keadaan menanya tu macam-macam bentuk. Kadang-kadang kebiasaannya bila tanya nak tahu. Tanya nak tahu. Tapi Allah Ta'ala bukan dia tanya nak tahu sebab dia tahu dah. Cuma dia tanya nak menekan kita supaya kita mengaku. Mengaku kata jo betul, jo. Supaya orang tua kita kata lah, takkan demo apa nama? Takkan ayah wi duit dah 10 kok. Ayah wi duit dah, ayah bagi duit dah 10 kok. Gitu tak? Jadi dia tanya kepada kita, bukan dia nak untuk kita kata ayah tak tahu lagi, nak ayah buat tanya tu. Ayah dah duit dah 10 kok. Sebenarnya yang dia tanya bukan tujuan tu. Ni orang panggil istifham tu litaqrir. Litaqrir maknanya tanya tu untuk nak tanya untuk nak menekeh. Maka Allah Ta'ala katakan, alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami Allah ni jadi bumi itu seperti hamparan? Tiadakah kami Allah ni? Ni kita buat boleh kita tulis tanda lah situ. Kita kata ini menanya untuk menekan supaya mengaku. Untuk menekan supaya mengaku. Kita buat tanda lah gitulah. Untuk kita nak faham kata itu istifhamnya takriri nama dia. Begitu juga dalam ayat Quran Allah kita dak baca semua, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami buka dadamu hai Muhammad? Jo Tuan ya Allah, Tuanku sudah membukakan dadaku. Tu jadi mengaku supaya Nabi kita aku begitu. Tu juga orang panggil istifham takriri dalam bahasa ilmu ma'ani tu. Lalu tu kata Allah Ta'ala, tiadakah kami, Allah Ta'ala kata, kami ni, tiadakah kami jadikan bumi itu al-arda ni maknanya 7 lapisan bumi. Bila kata bumi, yakni segala lapisan bumi. Kita buat gitulah. Tiadakah kami Allah jadikan bumi tu, yakni segala lapisan bumi yang 7 tu. Takkah kami dak jadikan bumi kita dak jijak harian ni? Tidakkah kami jadikan bumi tu mihada, seperti hamparan. Itu menunjuk kata mihadan tu berlakunya tasbih balik. Kalau kita ngaji ilmu bayan tu kita faham ini satu bagai daripada tasbih balik nama dia. Tidakkah kami jadikan bumi ni seperti hamparan? Mu cuba tengok
Tidakkah kami duk jadi bumi hok kamu duk jijak di supa dengan hamparan, supa dengan tika, supa dengan toto dah. Tak kayak gitu? Seperti hamparan. Tu apa mana hamparan? Tulis itu, yakni hamparan yang dihampar untuk kanak-kanak tidur. Tu asal mihadan tu maknanya itu, yakni hamparan yang dihampar untuk kanak-kanak tidur. Maka Allah tu gitu, maka Allah menunjuk dan menyebut bumi ini, maka Allah menyebut bumi ini untuk menunjuk di atas kekuasaannya di atas membangkit semula orang yang telah mati. Tu maknanya. Allah, bumi luas sangat. Cuba tengok. Kalau kita jijak lagi jenis jenis pesing jenis pada pasir tu pula kat Allah kita tengok suk mata manalah Allah Subhanahu taala menjadikan bumi tu sebagai hamparan. Seperti dengan hamparan, seperti dengan tika, dengan segala hamparan. Allahu akbar. Tu mutah. Takkan kami jadi? Ya. Tu Allahu akbar. Bila tengok ke bumi tu lemahlah kitanya. Tu. Lah dunia ni kalau kita bagi bumi ni satu juzuk. Ayat tu 3 juzuk. Kalau dunia ni, dalam dunia ni kalau ulama kaji, kalau kita bagikan kawasannya bumi ni semua, tanah tu 1 juzuk, air tu 3 juzuk. Tu air banyak lagi lah. Kawasan laut tu ya banyak lebih pada bumi lagi. Tapi dalam keadaan itu bumi jadi hampar tu macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk. Ala kulihan bumi tu dihamparkan supaya dengan hamparan. Tak ada kata bumi walau naik sikit pun berbentuk bukit bukau gitu pun ala kadar gitu ya. Kebiasaannya bumi dihampar. Bumi hampar. Maka itu Allah SWT nak menunjukkan kekuasaan dia. Kata sekadar tu kami boleh buat. Hak duk mati lah kubur dah kami boleh pakai. Bukan benda jadi kesusahan di atas Allah SWT. Maka Allah Ta'ala kata lagi, wal jibala autada. Waktu atap kepada al-arda tu. Yani, kalau itu dan bukit itu paku menetap bumi dengannya. Dengan paku tu. Dan tu kalau kita mengaji ibarat orang panggil atap ke mana ayat Quran tu, atap kepada bumi itulah. Kita kena ulang semula lah kecap pe. Yani tiadakah kami jadikan bukit itu alam naj'alil jibala, seolah kata gitulah. Tiadakah kami jadikan bukit itu, bukit bukau yang kita tengok, cuba tengok. Bukit, kalau jenis rumah tempat yang ada bukit banyak tu boleh tengoklah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kami jadi bukit itu autada. Jadi seperti paku, jadi seperti paku. Autadan ni pun dia berlaku juga tasbih balik serupa dengan mihadan tu. Serupa dengan lafaz mihadan tu jugalah. Kami tidak jadikan bukit itu autadan, paku, yani seperti paku. Allah Ta'ala kata, takkan aku jadikan bukit itu sebagai paku, seperti dengan paku. Paku apa? Yang menetap atau sifat kepada paku. Ya Allah Ta'ala, tidakkah kami jadikan bukit itu sebagai paku seperti paku? Paku mana? Paku yang menetap, yang jadi kejap. Kejap, kemah bumi tu. Menetap dan kejap oleh bumi tu. Apa makna menetap? Tetap kejap, tidak bergerak, tidak gempa. Tidakkah kami jadikan bukit itu sebagai paku? Paku yang menetap, kejap dan tidak bergerak, tidak gempa oleh bumi tu. Tetap dengan paku itu. Tu
Allahu Akbar. Sebab tu orang tua dia kata, ialah dia ambil daripada ayat Quran dah. Bukit ni je paku bumi. Paku bumi. Maka Allah SWT jadikan dia tu sebagai paku pocok di atas bumi ni. Tu. Bila ada paku, maka tetaplah bumi ni. Bumi pun jadi kejap, tidak bergerak, tidak bergempur mudah-mudah. Sebab itulah kalau kita tilik kepada tempat yang orang panggil ada bukit banyak-banyak tu, insya-Allah tempat kawasan tu jadi kejap tanah. Tetapi kalau sekiranya kita dok buai bukit tu baik. Kita buai bukit tu, kita dok buai bukit tu. Masalah maka akan membawa kepada tanah di kawasan tu tak akan kejap dan mudah berlaku panggil gempur bumi. Mudah berlakunya. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bukit tu, Allah Taala kata seperti paku dah. Bukit duduk pocok-pocok oleh bumi ni, Allah jadi untuk mengkejapkan bumi tu. Tu hikmat jadikan bukit. Salah satu daripada hikmat Allah jadikan bukit. Tu jangan kita rasa tidak ada faedah. Ni bila kita tengok Allah gunung tu ke, bukit batu tu ke, kita tak nak buat menane gapo pun tak leh. Tak ada faedah gapo. Bede aja bong bong weh cucu ambil buat megatu megani pula. Yang hikmat ia ada. Hikmat bukit tu Allah Ta'ala jadikan sebagai seperti dengan paku yang dapat menetapkan bumi tu dengan dia. Maka ulama tafsir tu buat bandingnya, dia katakan seperti ditetap khemah dengan tumang. Dia kata seperti ditetap dikukuh, dikejapkan kemah yang kita bentangkan di tengah padai dan sebagainya. Kemah ni ia kena ada gapo. Masa dulu kalau berkemah, kalau orang Arab gak, ia duduk di mana-mana. Kalau ia pergi pera binatang di padai pasir, ia akan buat kemah. Kemah ni untuk dia, untuk duduk berehat pada waktu malam ke masalah. Untuk nak jaga daripada bila turunnya hujan, air mung dan sebagainya, mereka akan jadi selamat. Tu kemah dia. Maka kemah tu tak akan kejap kalau tidak ada tumang. Maka ditetapkan kemah tu seperti ditetapkan kemah tu dengan tumang. Jadi tumang tu gapo? Tumang tu kayu yang dipocok lah. Kayu yang dipocok ke dalam tanah untuk menambatkan suatu awak gitu. Tumang yakni kayu yang dipocok dalam tanah untuk menambatkan suatu. Yang macam-macam lah, kadang-kadang berbentuk buluh ke dan sebagainya orang dulu. Tu kalau kayu pun kayu, ikutlah kayu gapo saja mereka buat tajam-tajam sikit untuk nak jadi nyaceh-nyaceh tu. Tu ialah dah tu. Tu maka akhir-akhir guna besi yang moga boleh tahan lama sikit. Tapi asalnya tumang ni kayu yang dipocok. Maka kemah kalau kita tengok pak bucu yang ada kayu dia. Tu tumang nama dia. Tumang yang dipocokkan untuk tetapkan kemah. Begitulah bumi ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan akan bukit tu sebagai jadi paku untuk nak menetapkan bumi, tidak ada berkocok, tidak ada gempur dan sebagainya. Kemah ni kalau tidak ada kayu tu untuk nak tetap, untuk nak menyekat, untuk nak mengkejap, bila teribuk mari apabila angin datang, maka akan membawa kepada mudah terbaliknya kemah tu. Itulah kalau begitu tempat yang ada bumi yang ada bukit bukau banyak-banyak, bila bergempur bumi ni insya-Allah tidak koncok yang bersangat kerana ada pakunya sebagai tunye, sebagai perkara yang menetapkan bumi tersebut. Itu satu hikmah Allah SWT jadi. Sebab itulah kalau kita pergi ke mana-mana dah, kita tengok bukit ni, jangan kita lupa itu sebenarnya hikmah Allah SWT jadi. Di sebalik kita tengok keindahan alam yang Tuhan mencipta ni, kita boleh tengok juga hikmat dia, iaitulah jadi sebagai paku. Maka macam-macam bentuk bukit. Bukit tu macam-macam bentuk dia, rupa dia tu macam-macam. Ala kulihat itu sebagai paku bagi bumi ni.
Maka Allah Ta'ala kata lagi, tadi kata, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Autad ni paku dah lah, ya watat jamak daripada watat, maknanya paku. Segala paku-paku. Supaya tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata lagi, wa khalaqnakum azwaja. Tu. Katakan lagi, wa khalaqnakum azwaja. Ni atap ni isti'naf semula lah ni. Wa khalaqnakum azwaja. Allah Ta'ala katakan tu. Dan kami jadi kamu. Khalaqnakum, kami jadi kamu itu. Asalnya kita ni tak ada. Allah Ta'ala jadikan kita daripada tak ada tu kepada ada. Maka Tuhan jadi kamu. Dengan sifat kudrat dia yang jadikan kamu. Maka azwaja, han keadaan kamu tu berkelamin-kelamin. Dia kata gitu. Dan kami jadikan kamu itu berkelamin-kelamin. Apa berkelamin-kelamin? Musannah ni dia terjemah daripada lafaz azwaj. Azwaj ni gapo? Berpasangan, bergugu. Ada gu. Kami jadikan kamu tu bergu, berpasangan. Ada berkelamin. Tu jadi berpasangan-pasangan. Penku orang panggil. Apa makna berkelamin? Tafsir badal pada berkelamin tu, lelaki satu, perempuan satu. Ada tina, ada jatah, ada lelaki, ada perempuan. Tu kat Tuhan jadikan. Maka Allah Ta'ala tu jadi dua tu je, lelaki dan perempuan. Lepas tu orang tanya, Pak khonsa apa anda nampak orang dua alat? Jadi tiga lah sebenarnya, bukan pasangan je tiga. Lagu mana? Lelaki, perempuan, khonsa. Khonsa ni ada dua alat. Alat lelaki pun ada pada dia, alat perempuan pun ada pada dia. Apa kita nak kata pulaknya? Maka jawabnya, sebenarnya khonsa itu di sisi kita jua. Yang kita kata dia tu ada dua kelamin, dua alat. Dua alat. Tetapi di sisi Allah satu je hak mana-mana. Allah Ta'ala lah lebih mengetahui keadaan khonsa itu, dia lelaki ke perempuan. Maksud dengan khonsa ni, khonsa yang muskil tu lah. Khonsa yang ada dua alat dan alat kedua-dua tu hidup kedua-dua. Maknanya ada, boleh guna pakai kerja belakang alat dia tu. Alat zakat dia pun ada perasaan. Alat perempuan dia pun ada perasaan. Maka walaupun tengok zahir pada kita tu, orang tu lelaki pun dia, perempuan pun dia. Nampaknya jadi orang yang ketiga lah selain daripada lelaki dan perempuan lah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan lebih tahu dia tu lelaki ke perempuan. Kerana apa? Kerana di sisi Allah tu satu je. Di sisi Allah tu satu saja. Lalu tu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kamu tu berkelamin-kelamin. Ini sebenarnya hikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki dan perempuan. Sebab gapo ada hikmat gapo tu jadi lelaki dan perempuan mari ni? Tulis situ pada lelaki dan perempuan tu. Yakni kita buat tanda situ sikit, yakni untuk kamu berjinak-jinak. Untuk kamu berjinak-jinak dan membantu sama sendiri. Dan membantu sama sendiri. Dan menjaga keturunan manusia. Dan menjaga keturunan manusia. Itulah hikmat salah satu daripadanya. Padahal banyak lagi. Cuba kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala jadi gapo-gapo pun Tuhan jadi berpasangan. Bila Allah Ta'ala jadikan akan malam, Tuhan jadikan juga siang. Siang hari, yegu dia orang panggil. Yegu dia bukan cerah semata-mata dak. Bukan gelap semata-mata dak. Dia ada siang, ada malam, ada putih, ada hitam, ada tinggi, ada rendah, ada hudo, ada cantik, macam-macam. Ya ada gugu belakang. Begitulah juga lelaki, ada perempuan, ada. Semuanya ada hikmat. Ada hikmat
di sebaliknya berlaku. Maka salah satu daripada hikmat Allah Ta'ala menjadikan kita berkelamin ni, satunya boleh kita berjinak sesama kita. Maknanya lelaki dapat berjinak-jinak dengan perempuan. Kadang-kadang lelaki ni bila dia duduk sama lelaki tu, dia akan ia tak puas hati dengan benda ni. Tapi bila dia duduk dengan perempuan tu, maka dia akan timbul jinak hati. Bila dengar suara lelaki, kadang-kadang sesama lelaki, kadang-kadang dia panas telinga. Tapi bila dengar suara perempuan, sejuk sikit. Wahakaza. Begitulah pihak lelaki, perempuan pun sama juga. Maka dapat membantu sesama sendiri. Pekerjaan yang orang lelaki boleh buat, kadang-kadang perempuan tak dapat nak buat. Pekerjaan yang perempuan boleh buat, kadang-kadang lelaki tu tak boleh buat. Kena minta tolong perempuan. Tu kadang-kadang ya Allah Ta'ala lebih kepada dia pada kerjaan itu, kita minta tolong dia. Cuba banyak perkara. Kadang-kadang boleh buat kedua-dua, pakat-pakat bantu membantu. Kalau boleh buat sama mana-mana, maka dapat tolong menolong. Tu orang panggil hikmat Allah Ta'ala jadi. Sebab itulah kita kena syukur ni Allah Ta'ala bangkit dan juga menunjukkan kekuasaan dia. Cuba kita tengok, bila ada siang hari, ada malam. Tu siang hari kerja, malam kita boleh berehat. Tu kalau malam kerja, siang hari boleh berehat. Itulah tu orang panggil adat yang berlaku di alam ini Allah Ta'ala jadi. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadi kamu itu berkelamin-kelamin. Begitulah binatang pun dia ada jantan, ada betina dia. Semua dia ada gu belakang. Allah Ta'ala jadi. Tu dia nah. Habis itu, maka katanya Allah Ta'ala lagi, wa ja'alna naumakum subata. Masya Allah. Wa ja'alna, dan kami jadikan. Cuba tengok nah, ya Allah Ta'ala guna ni kada tak serupa tu. Khalaqa pun jadi, ja'ala pun jadi. Tu kebiasaannya kalau khalaqa mari ni jadi bentuk dengan jadi, daripada tak ada kepada ada. Tapi kalau maru bentuk ja'ala ni, dia jadi dengan makna memaling rupa daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan. Tu kebiasaannya dak begitu. Maka kalau ja'ala dengan khalaqa, bila terjemah kepada bahasa Melayu kita agak jadi belaka. Jadi belaka sehingga kadang-kadang kita duk kelola duk ponok juga. Jadi demo ja'ala anta. Tu jadi engkau ni, padahal kecek tak kena, cuma nak ayat kata guna lafaz jadi belaka. Lafaz jadi tu, maka tak serupa kalau kira di segi uslub bahasa Arab tu pun berbeza ja'ala dengan khalaqa. Maka Allah Ta'ala kata wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadi. Tu wa ja'alna, dan telah kami jadi. Kami jadi ni kami telah jadikan, kami telah takdirkan. Kami menjadikan dan kami takdirkan lena kamu itu. Lena ni dia terjemah daripada nauma. Kita kata tidur ataupun leno, ataupun kita kata jenera. Tu leno dah tu. Tidur. Yo kadang-kadang orang panggil dalam bahasa taning kita ni, dia guna tidur terus lah. Tidur gu. Tidur jenera. Kadang-kadang bila sebut kata tidur tu ke, maknanya jenera dah. Duk buat gapo dah lah. Duk tidur yang duk karu dia, yang duk kosek dia, yang duk kacau dia. Tidur tu maknanya jenera dah. Kadang-kadang dia buat gapo demo? Tidur saja ya. Malah nak buat kerja pakai tidur. Tidur tu maknanya tidur saja, tidak jenera lagi. Tu maka keadaan tu tak serupa kecepek. Maka dalam bahasa Malaysia sendiri pun, khususnya ni tuai mufassir kita ni, tuai terjemah kita ni, dia orang Kedah. Maka dia terjemah lina. Kami kan jadi kamu lena ni, maknanya lelap dah, tidur nyera. Nyera molek. Kalau kita tanding, kita kecek tidur nyera molek. Kalau ke Kedah panggil tidur tak lena, tak jenera tu lah maknanya.
Maka kita kata kami jadikan lena kamu, jenera kamu tu, tidur kamu tu lah. Maknanya tidur dengan mana tidur jenera, lena, molek tu. Tu. Maka kami jadikan lena kamu, kami jadikan tidur kamu, lena jenera kamu tu. Allah, kami takdir ni pun satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Dan sampai waktu mari badai kita rasa dah. Sampai waktu mari hangwak lah, mengantuk lah dan sebagainya. Ya, ada sistem dalam tubuh badan tu Allah Ta'ala menjadikan. Masya Allah, sangat-sangat kalau kita kira sangat-sangat ajib lah. Sangat-sangat heran kalau kita tilik kita cek dalam badan kita cara pusingan darah dan juga cara kedudukan sistem dalam badan ni sangat Masya Allah, ajib keadaan benda tu. Ia jadi sendiri. Siapa masa dia jenera, dia tidur jenera. Sehingga kalau kita tukar tempat sikit yang bertukar musim, tukar masa, tukar tak tidur lagi. Macam kita duduk Mesir juga, mesinnya tekah dengan di petani ni 4 jam. Maka kita kata bila kita duduk di Mesir, maknanya kita duduk di sini, dia dulu pada di sana 4 jam. Maka sekarang ni di Mesir tu kalau kita baru pagi tak sampai tengah hari lagi, mula nak tengah hari, mula nak siang hari ya. Tu. Kadang-kadang tukar masa sikit ya. Dia mula jadi tak jenera mari. Tu. Maka jenera ni ataupun lena ni satu rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala kata, dan kami jadikan lena kamu, tidur jenera kamu tu jadi gapo? Subatan. Dalam tafsir Jalalain kata subatan ay rahatan lil abdan. Tu rahah, orang panggil gapo? Ketenangan bagi badan. Maka terjemah kita, musnad kita terjemah, kami jadikan lena kamu itu subur bagi badan kamu. Subur ni apa subur? Jadi dapat ketenangan lah. Tu begitu maksudnya. Dapat ketenangan bagi badan kamu. Masya Allah, tenang semua dah tidur. Tidur ni satu ketenangan bagi badan. Sebab gapo? Sebab gapo boleh kata subur, boleh kata subatan tu. Tulis itu pada subur tu. Tulis pada subur, yakni kita buat gini. Kerana dengan tidur itu, kita tulis itu. Kerana dengan tidur itu dapat membaharu semula, tu dia, dapat membaharu semula kekuatan badan, dan cergas pikiran. Maka tenanglah badan dengan sebab tidur itu. Maka tenanglah badan dengan sebab tidur itu. Ia ada hikmat. Sebab kita kata, ia tepat dia tak serupa. Beza dia tu dah. So, masa kita duduk, kita klik Mesir mula-mula, ia Mesir ni, ia lama pada negeri Tak ini, 5 jam gitulah, 4 jam 5 jam. Ia lama pada negeri Tai itu 5 jam. Maka bila kita balik ke Tai mula-mula tu, orang lain tidur habis dah. Dia mula ikut rumah tidur habis, tapi kita tak kuasa tidur, tak kuasa mengantuk lagi. Sebab apa? Sebab kebiasaan badan kita ketika ni dia tak tidur lagi. Pada rumah pukul 10 dah atau 11 dah. Di sana baru masuk maghrib isya ya. Jadi kita ni kebiasaan tak tidur lah waktu maghrib isyanya. Gitulah orang panggil. Badan kita dapat ketenangan dengan sebab tidur. Tapi ya, sebab tu orang yang tak tidur langsung ni akan penyakit. Akan membawa kepada penyakit. Tak tenang badan, tak subur badan. Otak tak cergah. Tak tidur langsung lah. Dia kena tidur juga.
Walau sedikit pun kena tidur juga. Kalau kita tengok para ulama dulu pun radhiyallahu taala anhum, mereka guna walaupun mereka tidur sikit tu, mereka akan tidur juga. Imam Nawawi rahimahullahu taala semasa mengaji tu 2 tahun tidak pernah letak belakang di atas latar, tak pernah letak belakang di atas hamparan, di atas tikar. Tapi lekat dia tu pun dia nyenguk tidur lekat dia duduk begitulah untuk ambil ketenangan. Sekadar sementara waktu gitu je. Maka kalau tak tidur langsung, penyakit, bawa kepada penyakit, membawa kepada tidak cergah, tidak jadi kekuatan. Tapi kalau tidur banyak berdoa pun tak jadi juga, membawa kepada penyakit juga, dan juga tidak ada kekuatan juga. Maka apa saja pun di atas sederhana. Orang tengah orang tidur banyak telajak pun jadi penyakit juga. Supaya badan kita pun serupa dengan pohon dia juga, pohon wadia tu, pohon durian tu. Kalau tak berjiru langsung mapuh faham. Kalau jiru banyak doa pun jadi ibu akal pula dah. Begitulah juga badan kita, kalau tak tidur langsung pun penyakit, kalau tidur banyak telajak pun tak jadi juga. Maka Allah SWT jadi kata, naumakum, kami jadikan lena kamu tu subur bagi badan kamu. Sebab itulah setengah orang ni tidur tak nyerah. Tu satu ujian bala tu, makna bukan Allah SWT nak uji dia tu. Tengok orang tidur tak menyerah, Allah kena makan ubat untuk nak untuk melelapkan, untuk melenakan. Tu. Maka jadi kacau habis sistem dalam badan dia tu. Lalu itulah kita syukurlah kalau kita rasa mengantuk, kita tidurlah ala qadar. Baru itu kita kerja pula, jaga pula untuk ambil kekuatan mari. Sehingga kalau kita jaga qiyamul lail sekalipun, kita kata tak tidur lagi malam ni, tapi disunatkan juga kita tidur sikit untuk ambil tenaga pula untuk semaya subuh. Tu kalau kita tak tidur. Kalau kita kata dengan sebab kita tidur tu membawa kepada kita tak jaga, kita tahu, maka tak boleh tidur lagi lah. Nanti kita tidur cerah tu. Tapi tidur pun kena jaga juga nah. Tidur selepas pada subuh ni sebenarnya tak membawa kepada keberkatan. Orang tak tidur lepas pada subuh, kalau mengantuk setara mana pun, tak tidur lepas pada semaya subuh dah, kena duduk tunggu dulu. Jangan tidur selalu. Kerana itu masa yang barakah, yang tak digalakkan kita tidur lagi. Kalau kita mengantuk sangat, tunggu matahari naik dulu, lepas tu tidurlah. Tapi cuba boleh kalau kita kebiasaan orang kita ni, jangan tidur pagi, kerana waktu pagi tu waktu barakah. Nabi SAW, Nabi kita SAW berdoa. Tu Allah, Nabi kata rena, Allahumma barik fi Allahumma barik li ummati fi bukurihim, atau kama qala Nabi SAW, ya Allah, memberilah keberkatan kepada umatku ni pada waktu pagi mereka. Waktu pagi tu waktu kita cari rezeki, waktu pagi tu waktu kita beramal, waktu pagi tu waktu kita mencari keridaan Tuhan, bukan waktu kita tidur. Ni dia ambil ayat ni buat dalil. Tengok, waja'alna naumakum subata, jadikan tidur tu untuk merehatkan badan. Nak tidur semacam maka tak boleh juga. Sehingga ulama kita juga larang kalau tidur lepas asar pun kadang-kadang membawa kepada kerusakan badan. Kerusakan badan. Asar ni pun bukan waktu yang patut ditidur. Kalau kita guna waktu tu pun tak comel sangatlah untuk kita tidurnya. Sehingga ada setengah kitab, dalam kitab tak silap saya, dalam kitab Ta'limun Muta'allim kah, cara-cara orang mengaji ni kah, maka kalau tidur di waktu asar, selepas asar kita tidur tu, lama-lama akan membawa kepada otak kita tu jadi tak cergah, dan akhir-akhirnya boleh jadi membawa kepada gila. Bawa kepada gila. Wallahu a'lam lah, kerana tak berani nak cuba. Siapa nak cuba, cuba tengoklah. Cuba tengok tidur weh. Tidur weh cukup 40 hari. Tidur lepas asar. Boleh tengok. Maka Tok Guru kata, sekurang-kurangnya kalau tak jadi pun orang kata kita gila dah. Sekurang-kurangnya gapo mu duk tidur pian ni, orang tak tidur waktu ni. Sampai ke 40 hari duk tidur waktu ni sama. Gila ke meng? Sekurang-kurang orang kata kita gila dah. Walau tak gila senguti sekalipun.
maka bukan waktu dia sebenarnya. Maka ada waktu-waktu yang tertentu. Tu dia dah. Habis itu tu. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, dan kami jadikan lena kamu itu subur bagi badan kamu. Tu dapat kekuatan semula. Tidur sikit je. Lebih lagi waktu qailulah, patut kita tidur ambil masa sikit. Tu cak bateri waktu tu. Sebelum pada zuhur sekejap tu, kita ambil masa untuk berehat dalam 10 minit, 15 minit ataupun setengah jam. Kalau kita kuasa, kita mampu, tidurlah. Kerana itu satu rahsia yang besar. Rahsia yang besar yang Nabi SAW sendiri pun duk tidur juga waktu qailulah ni untuk nak ambil tenaga. Kita tidur sikit tapi power kekuatan tu heboh banyak pada waktu tu. Kita akan mampu jaga malam, kita akan mampu mengaji lagi pada waktu malam. Kena ambil masa sikit. Kalau mampu, kalau kita ada kemampuan. Habis itu وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Tu sambung ayat lagi lah. Allah Ta'ala kata lagi, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dan kami jadi malam itu. Allah Ta'ala kata dah. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ. Dan kami jadi. Kami Allah ni jadi malam itu. Yani waktu malam itu. Kami jadi waktu malam tu libasan. Apa libasan? Ni kalau kita mengaji di segi ilmu lah, di segi ilmu ma'ani ke, atau di segi ilmu bayan, ini berlaku tasbih juga ni. Berlaku tasbih. Libasan aikal libasi. Ikut rupa tu. Dan kami jadikan malam itu, kami jadi waktu malam itu libasan. Apa libasan? Yani seperti pakaian, tetapi mustahil kita terjemah tutupan. Tutupan. Tu. Kami jadi malam itu tutupan. Maka kita hurailah betul apa tutupan tu. Kita tulis gini, tutupan yakni seperti pakaian yang menutup. Awak gitu. Yakni seperti pakaian yang menutup. Tu maksudnya gitu. Kami jadi waktu malam ni, tengok Allah Ta'ala ada malam, siang hari. Ni salah satu benda yang Tuhan jadikan berpasangan. Ada malam, ada siang, ada jahat, ada baik. Begitulah orang kita ni. Bila ada berdosa, ada taubat. Ya ada gitulah keadaannya orang. Tak akan jadi dosa semua orang kita ni. Tu. Langit pun ya ada juga gelap-gelap begitu. Bukan cerah semua. Orang kita pun semacam tu juga. Ya ada begitulah berlaku dosa. Yang pentingnya kita taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala kata kami jadikan akan waktu malam tu tutupan. Apa tutupan? Jadi seperti pakaian yang menutup. Seperti pakaian yang menutup. Tutup macam mana? Kalau pakaian ni tak apalah, kita ambil kain selimut, kita tutup lubang badan, kita nampak rupa tutupan. Tetapi malam ni menutup macam mana? Tutupan tu dengan kelamnya, kelam malam. Dengan sebab kelamnya, kelam ni gelap lah. Dengan sebab kelam gelapnya, gelap malam tu. Tulis situ sikit, betul dengan kelamnya tu. Kita tulis tanda sikit dah. Yakni maksudnya, yakni dengan sebab gelap itu, dengan sebab gelap itu manusia dapat berlindung diri untuk kerja perkara-perkara yang tidak dapat atau tidak mudah dikerja pada waktu siang hari. Tu tudung dah. Tu dia. Tulis situ lagi. Maka malam yang gelap ini seperti pakaian yang melindungkan badan daripada sejuk panas
daripada sejuk panas dan terbuka aurat. Cuba kita tengok pakaian kita. Orang kita bila ada pakaian, ia tidak sejuk, mudah sejuk, tidak ada panas. Tengok tempat yang bila terlalu sejuk, kita bertambah lagi pakaian 2, 3, 4 lapis. Tu kain selimut pun tebal lagi. Tu maka pakaian tu, libas tu dapat melindungkan badan manusia daripada sejuknya, panasnya dan juga terdedah aurat-aurat kita. Tempat yang kitanya tak suka orang tengok, kita akan tudung dengan pakaian kita sehingga mereka tak nampak tempat tu. Tu hikmat pakaian. Maka Allah Ta'ala kata, kami jadikan malam tu serupa tu. Kami jadi waktu malam tu seperti dengan pakaian tu. Macam mana kata seperti? Kerana waktu malam ni juga dapat melindungkan kita. Orang nak lari daripada kezaliman orang masalah. Orang nak lari daripada dibuat jahat oleh manusia. Dia lari daripada apa saja. Dia lari waktu malam. Tengok Nabi kita SAW berjalan, orang panggil berlakunya hijrah kepada Madinah. Nabi pilih waktu malam lagi. Waktu malam. Kerana pada waktu malam tu dapat melindungkan diri orang tak melihat. Begitu juga pekerjaan. Sebagai pekerjaan tak senang kalau kita buat tengah hari. Mudah kita buat malam. Maka waktu malam tu melindungkan juga. Nak melindungkan akan kita daripada dilihat oleh orang tu. Ada satu bibir, ada juga pekerjaan yang kalau kita buat siang hari jadi susah sikit. Kalau buat waktu malam kadang-kadang jadi mudah. Maka waktu malam itu sebagai pakaian yang menutupkan, dengan sebab kelam gelap dia itulah dapat kita kerja dengan cara mudah. Allahu Akbar. Ini satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak tahulah apabila tipanya waktu Dajjal, ayyamud Dajjal yang disebut dalam hadis Nabi SAW, hari yang bila Dajjal timur zahir mari, pada hari itunya satu hari akan berpanjangnya serupa dengan setahun. Jadi waktu biasa kalau kita tengok jam pada mata tu jam sudah sampai pukul 7 malam dah, tapi duk cerah lagi. Sampai 12 malam dah, tapi duk cerah lagi. Duk 12 PM dah. Tapi duk cerah lagi. Tu ayyamud Dajjal. Ada satu hari sama dengan setahun, ada satu hari sama dengan sebulan, ada satu hari sama dengan seminggu. Tu masa dia. Ala kulihan nak royak kata pada masa tu susah sangatlah. Dajjal datang hari ni. Kerana waktu malam tu lamat. Allah Subhanahu Wa Taala tu berlaku hari tu panjang sangat. Sehingga sahabat menanya, ya Rasulullah, lepas tu macam mana kami nak semaya kalau sekiranya ditakdirkan kami ada pada masa tu, ditakdirkan kami dapat berjumpa dengan masa Dajjal hari tu, macam mana kami nak buat? Kami nak buat macam mana ya Rasulullah nak semaya Isya macam mana? Moga cerah lagi ni. Maka Nabi jawab kata, Nabi suruh kita guna ijtihad kita semacam mana kita duk kira tu lah. Maknanya pada waktu tu kena tengok je lah kita. Masuk pukul 7 dah ni. Pukul 6.30 dah ni. Ataupun pukul 6.30 dah masuk maghrib dah. Tu kalau Malaysia agak 7.30 dah masa maghrib dah, maka sembahyang maghrib walaupun duk cerah lagi, matahari duk cang lagi sekalipun. Nak royak kata waktu malam ni sangat jadi satu rahmat besar bagi kita. Satu rahmat besar. Tu wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ni Allah Ta'ala jadikanlah ini satu pasangan bagi malam. Kami jadikan waktu malam tu seperti pakaian yang menutupkan kamu, sehingga kamu dapat melindungkan diri pada waktu tu. Tenang waktu tu. Kalau kita musafir waktu malam ni tenang. Tak sibuk sangat. Tu pergi dengan cara tenang. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadi siang itu, Allah Ta'ala kata,
Dan kami jadi siang, jadi waktu siang hari itu, kami jadi waktu siang hari itu pula. Allahu Akbar. Ma'asyan. Jadi ma'asyan. Apa ma'asyan? Kata musannaf, waktu usaha kehidupan. Tu. Kami jadikan siang hari itu waktu usaha kehidupan. Ma'asyan. Apa ma'asyan? Jadi waktu usaha kehidupan. Apa waktu usaha kehidupan? Jadi waktu cari asbab hidup. Waktu cari asbab hidup. Kita kerja siang hari itulah. Mula siang hari. Bila sebut kata siang hari itu bila? Bila naik fajar. Mulai fajar, mulailah waktu cari kehidupan. Sebenarnya bukan kita manusia saja nah yang jadi guna siang hari untuk cari kehidupan. Kebanyakan binatang pun akan guna siang hari juga untuk mencari kehidupan. Cuba kita tengok pagi-pagi keluarnya burung-burung kepada ladang, kepada mana-mana tempat untuk cari kehidupan, cari rezeki. Maka Allah Ta'ala kata, kami jadikan siang hari itu waktu usaha kehidupan kamu. Tulis tanda sikit pada waktu usaha tu, pada waktu usaha kehidupan tu kita tandalah sikit, ada kitab kita tanda, yakni kami jadi siang hari itu. Buat kita. Jadi kami jadi siang hari itu cerah dan dapat melihat semua perkara, dan dapat melihat semua perkara. Maka mudahlah manusia itu guna waktu tersebut untuk kerja dan cari rezeki. Untuk jadi sebab hidup. Tu maksudnya. Orang cocok tanam ni, dia kena guna siang hari itulah. Tu kalau tak jadi terpaksa gapo sangat, mereka tak akan kerja malam, akan kerja pada siang hari yang mudah. Mudah belaka nak bercocok tanam, nak menanam tu, nak menanam ni. Nak kerak wah dia masalah kerak ke malam-malam. Orang tak kerak malam, orang kerak wah dia siang hari, malaikat orang mencuri tu. Yang nanti nak kerak orang waktu malam. Tu. Tapi Allah SWT jadikan siang hari tu untuk kita kerja. Ini iktibar pada ghalib lah, kerana kita tak boleh nafikan juga bahawasanya ada juga sebahagian pekerjaan yang diguna dan dikerja pada waktu malam dengan cara khusus. Ada juga. Kadang-kadang kalau kita kerja siang hari tak nak jadi. Supaya apa? Supaya kita motong masalah. Motong ni, kerak ni atau motong ni, getah ni, dia tak keluar susu dia. Kebiasaannya kalau siang hari. Lalu tu kena motong lep malam. Motong malam tu dia sejuk malam, dia keluarkan susu dia. Begitulah juga beberapa pekerjaan lagi. Tapi ghalib kebiasaannya, semua pekerjaan ma'ash kita, nak waktu cari kehidupan kitanya siang hari. Maka sebagai binatang punya cari makan malam, kelelawar dan sebagainya, dia akan keluar malam untuk cari kehidupan dia. Tapi kebiasaan manusia dan segala binatang akan guna waktu siang hari itulah untuk cari kehidupan dia. Masya Allah. Sebab itulah waktu siang hari itu kita kerja. Kita kerja, kita keluar. Ni orang Melayu kita kadang-kadang sepuluh dengan buka kedai ni kan. Orang Melayu kita ni. Dan juga orang Arab juga, lebih lagi bulan Ramadan. Kedai dia tu buka ke apa? Kebiasaan kalau sekiranya kebiasaannya dia buka kedai jamnya 8 pagi, dia akan buka 9 pagi atau 10 pagi kalau bulan Ramadan. Ni Arab Mesir khususnya. Tu. Jadi terlewat belaka. Terlewat semua segala-galanya. Begitu orang Melayu kita.
Orang Melayu kita ni buka kedainya pukul 9, pukul 10. Kadang-kadang baru nak buka. Buka awal sikit tak apa. Tengok Tok Pat orang Cina tu, dia buka dulu lagi. Dia buka dulu padahal dia tak semaya subuh ni. Kita kalau kita bangun semaya subuh siap, subuh wirid lepas pada wirid, bila naik matahari cerah sikit, bila waktu isyraq, buka kedai kita. Buka kedai, ya Allah ya Tuhan kami mintalah keberkatan pada waktu pagi ni sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, mudah-mudahan pekerjaan pagi ni dapat keberkatan dan keredaan daripadamu ya Allah. Tu lagu tu. Ni Allah nak buka kat pukul 9, pukul 10 lah. Tu. Jadi tak boleh juga. Kerana waktu pagi, waktu siang hari itulah waktu kita ma'ash, waktu kita cari rezeki, waktu hidup, waktu kita usaha kehidupan kita. Habis itu Allahu Akbar. Ini satunya hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Habis itu nampaknya masa tu, nampaknya masa kita tu dah pukul 4 dah ni. Jadi kita mula terlewat sikit pada hari ni kerana adanya apa nama, itulah masalah sikit di segi rangkaian dan juga telefon tu. Maka jadi tak boleh nak turut masa sangat. Kadang-kadang kira siap dah, maka tak jadi juga. Gitulah keadaan. Maka insya-Allah lah kadang-kadang misalnya kita janji pukul 2.30, maka kadang-kadang sampai kepada pukul 3. Tu maka minta maaf lah bagi mereka yang menunggu mengaji tu, kadang-kadangnya terlewat sikit waktunya. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati waktu kita semua ni, insya-Allah. Walaupun 5 minit kita tunggu pun, 5 minit tu insya-Allah diberi ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu menanda kesungguhan kita. Kita nak mengaji, kita nak dengar, kita nak tahu, maka tanda kata kita bersungguh. Maka mudah-mudahan dengan sebab kesungguhan itu Allah Ta'ala capak ilmu yang berkat. Allah Ta'ala buka mata hati, pintu hati kita untuk mendapatkan ilmu dengan cara mudah. InsyaAllah kita sambung lagi lah semulalah. Lain kali tu esok hari kita akan sambung lagi pada ayat yang selepas pada tu. Ini ayat yang Allah Ta'ala mendanda ya. Kalau kita tilik kepada ayat pertama 2 tu, Allah Ta'ala menyebut tentang keadaan orang kafir terhadap bangkitan hari kiamat. Mereka itu mengejek-ngejek, mereka tu tak percaya, mereka itu untuk olok-olokkan pekerjaan kiamat tu. Apa saja yang Nabi cerita hari kiamat dan Al-Quran, mereka tolak, mereka tak percaya. Orang beriman dia percaya, orang tak beriman ni tentu dia tolakkan pekerjaan tu. Maka Allah Ta'ala datang selepas pada tu, Tuhan menunjuk kekuasaan dia, menunjuk bagi kita tengok kata sebenarnya Allah, masalah bangkitan tu benda yang nipis sangat bagi Allah. Kerana benda yang besar-besar Allah Ta'ala boleh buat lebih pada tu lagi. Salah satu daripada kekuasaan Allah yang Tuhan menjadi, iaitulah Tuhan menjadikan bumi itu dengan hikmatnya sekian-sekian. Allah Ta'ala menjadikan bukit bukaunya dengan hikmatnya sekian-sekian. Allah Ta'ala menjadikan kita semua berpasangan dengan hikmatnya sekian-sekian. Semua tu adalah tanda kekuasaan dan hikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah akan sambung lagi tentang kekuasaan Allah Ta'ala pada esok hari pada ayat wa banaina fawqakum sab'an shidada. Insya-Allah kita sambung lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa'u, wa 'ilmin la yustajab. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.